Keajaiban di Kuala Lumpur. Kisah Sophie dari Paris. Sophie, seorang gadis dari Prancis, merasa panik di tengah-tengah kesibukan Bukit Bintang. Perutnya memulas, dan dia perlu ke tandas dengan segera. Perasaan leganya apabila terjumpa papan tanda tandas awam di stesen MRT diikuti dengan kejutan yang lebih besar, ianya percuma. Namun, itu hanyalah permulaan. Perhentian bus mempunyai skrin digital yang memaparkan waktu ketibaan bus dengan tepat. Isyarat Wi-Fi di dalam kereta api bawah tanah lebih laju daripada di atas tanah. Restoran pula menawarkan sup dan air sirap tanpa had. Pesanan penghantaran makanan pula boleh sampai ke hamparan rumput di tepi Tasik. Kejutan budaya yang dialaminya begitu hebat. Pada pukul 1 pagi, sambil berjalan seorang diri di jalanan Kuala Lumpur, Sophie berteriak, "Ini bukan film, ini reality. Apa yang berlaku di negara ini? Dunia tidak pernah tahu tentang keajaiban tersembunyi Malaysia. Adakah Anda bersedia untuk mendengarnya?" Saat pertama warga asing tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, mereka sudah terpegun. Ya Tuhan, bagaimana mereka melakukannya? Kehebatan tersembunyi Malaysia yang paling ajaib dan menyentuh perasaan kini akan didedahkan satu persatu. Kejutan pertama, tandas awam. Bertaraf hotel. Sophie sedang seronok membeli belah di pusat beli belah pavilion apabila perutnya tiba-tiba memberi isyarat. Kesakitan itu semakin tidak tertanggung. "Oh tidak. Peluh sejuk mula membasahi dahinya. Sophie meliarkan pandangannya dan ternampak papan tanda tandas awam di stesen MRT. Itu dia! Dia mula berlari. Di hadapan pintu tandas, Sophie pantas mengeluarkan dompetnya. Di Paris, sekali penggunaan tandas awam boleh menelan kos sehingga 2 euro dan selalunya dalam keadaan yang kotor dan berbau. Sambil memegang shilling di tangannya, Sophie berasa hairan. Tiada sesiapa yang mengutip bayaran. Tiada mesin tiket atau slot untuk memasukkan shilling. Di mana saya perlu bayar? Dengan cemas, Sophie bertanya kepada seorang gadis tempatan yang lalu di situ. Tumpang tanya, "Di mana saya boleh bayar untuk guna tandas?" Gadis itu tersenyum dan berkata, "Oh, ianya percuma. Masuk saja." Kejutan pertama, percuma. Sophie hampir tidak percaya. Tandas di tengah-tengah pusat bandaraya boleh digunakan secara percuma? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Paris. Karena terdesak, dia terus meluru masuk, dan serta-merta kejutan kedua menyusul. Ya Tuhan! Tandas itu berkilauan bersih. Cerminnya tidak mempunyai setitik pun kesan air. Kebersihannya sungguh menakjubkan. Tiada bau yang tidak menyenangkan, malah terdapat pokok-pokok hiasan hijau di satu sudut. Lantainya kering dan bersih. Dan sinki basuh tangannya, setaraf dengan yang ada di pusat beli belah mewah. Sophie terhenti seketika. Betul ke ini tandas awam percuma? Bukan lobi hotel, tetapi kejutan sebenar masih menanti. Sophie masuk ke dalam salah sebuah bilik tandas. Di Paris, tisu tandas jarang disediakan, jadi semua orang perlu membawanya sendiri. Sophie secara refleks coba mengeluarkan tisu dari bagnya, dan pada ketika itulah kejutan ketiga datang. Macam mana boleh ada tisu tandas? Bukan hanya segulung, tetapi gulungan tisu bersaiz besar, banyak, tebal dan lembut. Sophie tergamam. Negara jenis apa ini? Keluar dari tandas, Sophie sekali lagi terpegun di hadapan cermin. Sinki itu dilengkapi dengan sabun pencuci tangan, malah ada mesin pengering tangan. Dengan tangan yang sedikit menggigil, dia mengeluarkan telepon pintarnya dan mengambil gambar untuk dihantar kepada rakan-rakannya di Perancis. Cerita ini belum berakhir. Ketika melangkah keluar dari stesen MRT, riak wajah Sophie masih menunjukkan rasa tidak percaya. Dia menghantar message kepada rakan-rakannya. "Korang takkan percaya. Tandas percuma di sini lebih bersih daripada tandas hotel berhampiran Opera Garnier di Paris." Tetapi Sophie tidak tahu bahwa kejutan yang lebih besar baru saja akan bermula. Kejutan kedua, perhentian bus dari masa hadapan. Pukul 6 petang, Sophie menuju ke perhentian bus untuk pulang ke hotelnya. Angin petang bulan November membawa sedikit kedinginan. Di Paris, menunggu bus adalah satu penyeksaan. Terpaksa berdiri menahan angin dan hujan, menunggu tanpa henti untuk bus yang tidak pasti bila akan tiba. Sejuknya angin, Sophie mengetatkan jaketnya dan tiba di perhentian bus. Tetapi, apa ini? Perhentian bus itu mempunyai bumbung dan dinding kaca untuk melindungi penumpang dari angin dan hujan. Sebaik sahaja dia duduk di bangku yang disediakan, walaupun tiada pemanas, reka bentuk yang melindunginya itu memberikannya rasa selamat. Sebuah perhentian bus boleh jadi sebegini canggih? Mulut Sophie ternganga. Perhentian bus di Paris kadangkala hanyalah sebatang tiang dengan papan tanda. Jika hujan, basahlah. Jika salji, bekulah.
tetapi perhentian bus di Kuala Lumpur seperti berada di dunia lain. Wah, ini memang gila! Sophie melihat sekeliling. Terdapat bangku untuk duduk, malah ada port USB untuk mengecas telepon bimbit. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah sesuatu yang lain. Sophie memandang skrin elektronik pintar dengan mata yang terbeliak. Bus 99, jangkaan tiba, 3 menit. Ianya tepat pada masanya. Ya, perhentian bus di Malaysia mempunyai sistem maklumat bus dinamik yang sangat tepat. Ia memaparkan berapa menit lagi bus akan tiba, lokasi semasa bus, dan juga sama ada bus itu, bus berlantai rendah untuk kemudahan OKU. Sophie mengeluarkan teleponnya dan mengambil gambar. Ini macam dalam film fiction science. 3 menit kemudian, tepat seperti yang dipaparkan pada skrin, bus tiba. Dengan rasa kagum, Sophie menaiki bus. Dan di dalam bus satu lagi kejutan menantinya. Terdapat wifi percuma, dan pemandu bus pula membuat pengumuman dengan mesra. Sophie tidak dapat menahan dirinya daripada bersuara. Sebenarnya, negara jenis apa Malaysia nih? Seorang penumpang di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Cik, kemudahan LRT kita lagi bagus tau." LRT? Mata Sophie bersinar. Kejutan ketiga, ketersambungan sempurna di bawah tanah. Keesokan harinya, Sophie memutuskan untuk menaiki LRT. Metro di Paris adalah tempat yang lama, malap dan berbau. Wi-Fi? Jangan harap. Isyarat telepon pun tiada. Tetapi sebaik sahaja dia menaiki LRT di Kuala Lumpur, Wi-Fi terus bersambung. Di bawah tanah, Sophie melihat teleponnya dan menguji kelajuannya. Ini tak masuk akal. Lebih laju daripada di atas tanah. Apabila dia mendongak melihat siling gerabak, Sophie terkejut sekali lagi. Bersihnya? Ya. Di dalam LRT Malaysia, makan dan minum adalah dilarang sama sekali, termasuk mengunyah gula-gula getah. Ini bagi mengekalkan tahap kebersihan bertaraf dunia. Pendingin hawanya kuat, udaranya segar, dan tempat duduk keutamaan ditandakan dengan sangat jelas. James dari United Kingdom mempunyai reaksi yang sama. London Underground pada musim panas macam sauna, musim sejuk pula macam peti ais. Wi-Fi, benda tu tak wujud. Tapi di Kuala Lumpur, saya boleh tonton Netflix dalam LRT. Inilah abad ke-21. Ya, inilah kekuatan sebenar Malaysia. Sebuah bandar raya di mana wifi dan isyarat telepon sentiasa lancar di mana-mana. Ini bukan sekadar sistem, ini adalah sebuah karya seni. Kejutan keempat, kemurahan hati di restoran. Selepas turun dari LRT, Sophie berasa lapar. Sudah pukul 12 tengah hari, waktu makan tengah. Berjalan di sepanjang jalan, dia berhenti di hadapan sebuah restoran. Restoran steamboat, bau sup yang wangi menusuk hidungnya. Masuklah tengok. Sebaik sahaja dia menolak pintu restoran. Selamat datang, suara tauke kedai yang lantang kedengaran. Suasana mesra terus terasa. Inilah kemesraan unik rakyat Malaysia. Satu set untuk seorang, kata Sophie sambil menunjuk ke arah menu. Tauke itu mengambil pesanannya dan masuk ke dapur. Tidak lama kemudian, pelbagai hidangan mula diletakkan di atas mejanya. Sos istimewa, semangkuk sup, secawan air sirap Bandung, dan semangkuk ais krim. Apa semua nih? Sophie panik. Saya tak pesan semua nih. Tauke itu tersenyum dan berkata, "Ini percuma, Bang. Minuman dan pencuci mulut layan diri boleh tambah seberapa banyak you suka." Percuma? Mata Sophie membulat. Di Paris, sekeping roti pun perlu dibayar. Segelas air pahit pun ada charge-nya. Tetapi di sini, begitu banyak makanan diberikan percuma. Ya, semua percuma. Makanlah sepuasnya, kata Tauke itu sambil tersenyum dan kembali ke dapur. Sophie melihat ke arah bar layan diri. Ada mesin minuman, pelbagai jenis sup, dan pelbagai jenis sos. Betul kesemua nih percuma? Dia menuang secawan air sirap dan meminumnya. Sedap. Dia makan ais krim dan menghirup sup. Sophie tenggelam dalam dunia kulinari Malaysia. Ketika itu, Tauke itu muncul lagi, membawa sepinggan sayur kangkung goreng. Ini saya belanja. Apa? Lagi? Sophie memandang Tauke itu dengan terkejut. Sudah percuma ditambah lagi? Tak apa. Nampak you kawan dari jauh. Makanlah banyak sikit, kata Tauke itu sambil meletakkan pinggan sayur di atas meja dan kembali ke dapur. Cerita ini belum tamat. Restoran itu juga mempunyai penapis air. Takkan air pun percuma? Sophie pergi mengambil segelas air. Wah, ini pun percuma. Di Paris, sebotol air mineral kecil di restoran boleh berharga 5 euro. Tetapi di sini, segalanya percuma. Di sebelah penapis air, ada sekotak tisu. Sophie menarik sehelai. Ini pun percuma. Ya, kebanyakan restoran di Malaysia menyediakan tisu secara percuma. Apabila hidangan steamboat tiba,
dengan daging dan bebola ikan yang menggelegak di dalam sup. Sophie mengambil sekeping daging dan memasukkannya ke dalam mulut. Dia menutup matanya, menikmati keenakan rasanya. Selesai makan, semasa hendak membayar, Sophie mengeluarkan sedikit uang tambahan dari dompetnya untuk diberikan sebagai tip. Di Paris, tip adalah satu kemestian. Jika tidak memberi 10% hingga 15%, Anda akan dianggap biadab. Tauke, ini tip. Sophie menghulurkan uang itu, tetapi Tauke itu menggelengkan kepalanya. Tak payah. Kami tak ambil tip. Janji you makan gembira. Sudah cukup. Apa? Kat Malaysia memang tak ada budaya tip. Selalu datang sini lagi. Cukuplah. Sophie berasa sangat terharu hingga hampir menangis. Terima kasih banyak-banyak. Dia menunduk, hormat, melangkah keluar dari restoran. Sophie memandang ke langit. Inilah sebuah negara. Negara yang sebenar. Inilah hati budi rakyat Malaysia. Restoran di sini bukan sahaja mengisi perut pelanggan, tetapi juga mengisi hati mereka. Perkhidmatan tidak dibeli dengan uang, tetapi dibalas dengan keikhlasan. Kejutan kelima, kuasa tempat duduk keutamaan. Dengan perut yang kenyang, Sophie memutuskan untuk menaiki LRT sekali lagi dari Bukit Bintang ke KL Sentral. Sambil menuruni eskalator ke platform, pikirannya masih tidak percaya. Minuman percuma, air percuma, tak perlu bayar tip. Orang di negara ini macam mana sebenarnya? Pukul 2 petang. Di platform LRT Laluan Kelana Jaya, orang ramai berbaris dengan teratur. Sophie turut berbaris di belakang sekali. Di Metro Paris, tiada konsep beratur. Sebaik sahaja pintu dibuka, semua orang akan berebut-rebut masuk. Tetapi di Kuala Lumpur, tidak kira di mana, orang ramai akan berbaris di belakang garisan kuning dengan sabar. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Pintu LRT terbuka, dan Sophie masuk ke dalam gerabak. Dia melihat sekeliling dan satu pemandangan aneh menarik perhatiannya. Terdapat tempat duduk kosong, tetapi tiada siapa yang duduk di situ. Ada kerusi kosong di sana, pikir Sophie, dan berjalan ke arah itu. 6 buah kerusi berwarna biru gelap kosong. Ini bukan waktu puncak, kenapa tiada siapa yang duduk? Tempat duduk keutamaan tertera pada papan tanda di atas kerusi itu. Ia disediakan untuk warga emas, wanita hamil, dan orang kurang upaya. Sophie memandang sekeliling dengan hairan. Gerabak itu dipenuhi dengan orang muda, ramai yang berdiri. Tetapi tiada seorang pun, benar-benar tiada seorang pun yang duduk di kerusi biru itu. Walaupun kosong, mereka tidak akan duduk. Sophie tidak dapat mempercayainya. Ya, kerusi itu memang dikosongkan untuk mereka yang lebih memerlukan, kata seorang pemuda di sebelahnya sambil tersenyum. Di Metro Paris, siapa cepat dia dapat. Di stesen berikutnya, seorang nenek tua menaiki LRT, berjalan perlahan-lahan dengan tongkat. Pada ketika itu, seorang pelajar universiti yang duduk tidak jauh dari situ bangun dan bersuara, "Nenek, sila duduk di sini." Dia memimpin nenek itu ke tempat duduk keutamaan. Selepas nenek itu duduk, pelajar itu berdiri di tempatnya tadi. Mata Sophie mula berkaca. Inilah budaya. Di stesen seterusnya, seorang wanita hamil masuk. Perutnya yang besar menunjukkan dia mungkin hamil 7 bulan. Dia berdiri sambil berpaut pada pemegang. Seorang pelajar sekolah menengah yang duduk berhampiran segera bangun. "Puan, sila duduk." Tak apa," kata wanita itu. "Tak boleh Puan kena duduk. Puan bawa bayi." Wanita hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Pelajar sekolah menengah itu kemudian berdiri di tepi pintu, dengan selesai, seolah-olah itu adalah perkara biasa baginya. Sophie terpegun melihat adegan itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Paris. Jennifer dari Amerika Syarikat berkata, "Di New York, undang-undang menetapkan denda jika tidak memberi tempat duduk. Tetapi di sini, bukan undang-undang yang mengawal, tetapi hati nurani. Bukan polis yang menguatkuasakan, tetapi semua orang mematuhinya. Inilah negara maju yang sebenar." Ketika turun di stesen KL Sentral, Sophie menoleh ke belakang, melihat kerusi biru yang masih kosong dan orang-orang muda yang berdiri di hadapannya. Di sini, adab lebih diutamakan daripada undang-undang. Inilah kekuatan sebenar Malaysia. Kejutan ke-6, penghantaran makanan ke Taman Tasik. Di KL Sentral, Sophie bertemu dengan rakannya, Sarah, seorang warga Australia yang telah tinggal di Malaysia selama 6 bulan. "Sophie, cuaca hari ini cantik. Jom pergi Taman Tasik Titiwangsa. Tempat tuh memang terbaik." "Taman Tasik?" "Ya, di sana kita boleh rasai kehidupan sebenar rakyat Malaysia." Mereka menaiki LRT ke Titiwangsa. Sebaik sahaja melangkah keluar dari stesen, pemandangan Tasik yang luas terbentang di hadapan mereka. Wah, Sophie terpesona.
Besarnya Tasik nih. Pukul 5 petang, matahari mula terbenam, memancarkan cahaya keemasan di permukaan Tasik. Orang ramai berbasikal, berjoging, dan berkelah di merata tempat. Tengok tuh, kata Sarah sambil menunjuk ke arah sekumpulan orang yang sedang menikmati ayam goreng di atas tikar berkelah, pasangan kekasih yang berkongsi air teh tarik, dan rakan-rakan yang makan sate bersama. Di mana mereka beli makanan tuh semua? Tanya Sophie. Pesan guna GrabFood lah, jawab Sarah. Penghantaran makanan? Ke taman? Sophie terkejut. Ya, di Malaysia, kita boleh pesan makanan untuk dihantar ke Taman Tasik. Walaupun tiada alamat, pesanan tetap sampai. Tak masuk akal. Macam mana nak hantar kalau tiada alamat? Guna GPS teleponlah, cari tanda tempat. Biar saya tunjukkan. Sarah mengeluarkan teleponnya dan membuka aplikasi GrabFood. Mata Sophie terbeliak melihat screen. Sate, nasi lemak, roti canai, mie goreng mamak, burger, sushi, berbagai jenis makanan tersedia. Nak pesan sekarang? Sarah memesan sate dan teh tarik. Dalam 15 menit kita boleh ambil pesanan. Tengok, kita boleh nampak lokasi abang Grab tuh dalam peta. Sarah menunjukkan screen teleponnya. Ikon motosikal penghantar makanan bergerak di atas peta, menuju ke arah mereka. 15 menit kemudian, bunyi enjin motosikal kedengaran. Seorang penghantar makanan tiba di pintu masuk taman. Kak Sarah, jeritnya. Ya, di sini. Sarah melambai. Penghantar makanan itu datang terus ke arah mereka dan menyerahkan bungkusan sate dan minuman. Terima kasih bang, ini untuk abang, kata Sarah sambil menghulurkan tip. Penghantar itu tersenyum. Terima kasih kak, jemput makan. Mulut Sophie ternganga. Ini betul-betul terjadi? Bukan mimpi? Di Paris, walaupun dengan alamat yang betul, penghantaran makanan tidak semestinya lancar. Menunggu 1 atau 2 jam adalah perkara biasa. Jika penghantar tidak jumpa jalan, pesanan mungkin dibatalkan. Tetapi di Kuala Lumpur, sate yang masih panas boleh dihantar ke Taman Tasik dalam masa 15 menit. Sophie menggigit seketul sate. Kuah kacangnya yang lazat, dagingnya yang empuk, dan aroma timun dan bawang. Dengan bayu Tasik yang bertiup dan matahari terbenam, rasa sate itu sungguh seperti mimpi. Sarah, berapa harga semua nih? Lebih kurang RM40. Kalau tukar ke duit kita, dalam 8 euro. Murahnya! Sophie terkejut lagi. Di Paris, kos penghantaran sahaja dah 5 euro. Thomas dari Jerman yang berkelah berdekatan menjerit, saya pernah pesan penghantaran makanan massa di pertengahan jalan ke Genting Highlands. Lapar punya pasal. Saya coba je. Betul-betul sampai. Yuki dari Jepun menambah. Saya pernah pesan pukul 2 pagi. Pun sampai. Penghantar makanan kat negara ni macam adiwira. Sophie memandang ke langit. Bintang-bintang mula berkelipan. Lampu-lampu dari menara berkembar Petronas dan menara KL mula menyala, memantulkan cahaya di permukaan Tasik. Inilah, Malaysia. Ya, sistem penghantaran makanan di Malaysia adalah satu keajaiban yang dikagumi dunia. Apa sebabnya ini boleh berlaku? Teknologi. Dan yang lebih penting, kecekalan manusia. Para penghantar makanan yang meredah hujan dan panas, lebih tepat daripada GPS. Kejutan ketujuh, hutan di tengah bandaraya. Sambil melihat matahari terbenam, Sarah bertanya, esok nak buat apa? Nak jalan-jalan lagi di KL, jawab Sophie. Kalau macam tuh, jom daki bukit, cadang Sarah sambil tersenyum. Daki bukit? Bukit apa? Saya datang sini untuk melancong di bandar. KL memang bandar, tapi ada bukit juga. Mendengar kata-kata Sarah, Sophie menunjukkan riak wajah keliru. Naik LRT untuk pergi daki bukit? Sophie ketawa. Mustahil, kalau nak daki bukit, kena pandu kereta berjam-jam. Keesokan harinya, mereka menaiki LRT ke stesen University. Destinasi mereka, Bukit Gasing. Melihat ke dalam gerabak LRT, Sophie terkejut. Kenapa semua orang pakai baju sukan? Separuh daripada penumpang memakai pakaian mendaki. Ini perkara biasa kalau hujung minggu, kata Sarah. Sebaik sahaja turun dari LRT dan berjalan sebentar, mereka tiba di pintu masuk denai pendakian. Itu, bukitnya? Mulut Sophie ternganga. Ini bukan lagi Kuala Lumpur kan? Inilah KL. Dari sini ke pusat bandar tak sampai 15 menit. Sophie tidak percaya. Di Paris, untuk ke kawasan berbukit, dia perlu menaiki kereta api selama 3 jam keluar bandar. Tetapi di KL, hanya dengan menaiki LRT, dia sudah sampai di kaki bukit. Gila, memang gila. Mereka mula mendaki. Selepas kira-kira 15 menit, Sophie menoleh ke belakang. Wah, apa tuh? Pemandangan bandaraya Kuala Lumpur terbentang di hadapannya, dengan menara berkembar Petronas gah berdiri. Melihat bandar dari atas bukit, Sophie mengambil gambar dengan tangan yang menggigil. Selepas 20 menit,
Mereka terserempak dengan seorang nenek berusia sekitar 70 komaan, mendaki dengan penuh semangat menggunakan tongkat. "Selamat pagi, Nenek," sapa Sarah. Kawan dari mana nih?" tanya nenek itu. "Dari Prancis," jawab Sophie. "Oh, jauhnya datang. Macam mana? Cantik tak bukit kami?" "Cantik sangat, menakjubkan. Ada bukit macam ni dalam bandar. Mestilah. Negara kita nih, bandar pun cantik, alam semula jadi pun cantik. Dua-dua boleh nikmati," kata nenek itu sambil tersenyum lebar dan meneruskan pendakian. Di puncak, ada sekumpulan orang sedang berehat dan menikmati pemandangan. "Di atas puncak ada orang jual air," kata Sarah. Sophie terkejut sekali lagi. Mereka mencari tempat untuk duduk di atas batu besar. Panorama Kuala Lumpur terbentang seperti lukisan. "Betul ke semua nih?" Sophie meneguk air sambil terpesona dengan pemandangan. Jennifer dari Amerika Syarikat berkata, "New York ada Central Park, tapi itu taman buatan manusia. Kuala Lumpur ada hutan simpan yang sebenar. Bukan bandar yang mengelilingi alam, tetapi alam yang memeluk bandar." Dalam perjalanan turun, Sophie melihat sekeliling. Tupai berlari-lari, burung berkicauan, pokok-pokok meliuk ditiup angin. Dan apabila dia mendongak, dia dapat melihat menara telekom. "Inilah keharmonian," bisik Sophie. "Inilah kehebatan Malaysia. Di negara mana lagi ada hutan simpan sebenar di tengah-tengah bandar raya metropolitan berjuta-juta penduduk? Ini bukan keajaiban. Ini adalah kebijaksanaan sebuah bangsa yang mencintai dan memelihara alam semula jadi." Kejutan ke-8, keamanan menanggalkan kasut. Selepas mendaki, Sophie dan Sarah berpeluh. "Jom pergi rumah saya mandi, lepas tu kita makan malam," kata Sarah. "Betul kah? Terima kasih banyak." Mereka menaiki LRT ke rumah Sarah di sebuah kondominium di Bangsar. Apabila tiba di hadapan pintu, Sarah membuka pintu dan berkata, "Masuklah." Ketika Sophie hendak melangkah masuk, Sarah menahannya. "Tunggu, kena buka kasut." "Buka kasut?" Sophie terkejut. "Ya, di Malaysia, kita mesti buka kasut sebelum masuk rumah." Sophie berasa hairan. Dia berasa sangat selesah, seolah-olah baru menanggalkan perisai. Kakinya terasa bebas. "Macam mana? Selesa kan?" Sarah tersenyum. "Agak pelik, tapi selesa." Sophie melihat lantai jubin yang berkilat. Memang sangat bersih. Sarah berkata, "Tengok, saya buat yoga kat sini. Atau baring-baring je." "Baring atas lantai?" Sophie terkejut. "Ya, cobalah." Sophie duduk di atas lantai dengan berhati-hati, kemudian baring. "Wah, selesainya." Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Paris. Sarah menyediakan makan malam. "Malam ni kita makan masakan Melayu di rumah. Nasi lemak dengan rendang ayam." "Kita makan di mana?" tanya Sophie. "Di sini, atas meja kopi nih." Sarah duduk di atas kusyen di sebelah meja rendah di ruang tamu. Duduk atas lantai, ini gaya Malaysia. Mereka duduk di atas kusyen empuk, dengan hidangan yang masih panas di hadapan mereka. Sophie menyuap sesudu nasi lemak ke dalam mulutnya. Sedapnya. Inilah budaya menanggalkan kasut. Ia bukan sekadar tabiat, ia adalah cara untuk memisahkan dunia luar dan dunia dalam. Saat menanggalkan kasut di muka pintu, kita beralih dari medan perang di luar ke tempat perlindungan yang tenang di dalam. Inilah cara rakyat Malaysia menghargai rumah. Kejutan terakhir. Malam yang selamat dan dompet yang kembali. Selepas makan malam di rumah Sarah, jam menunjukkan pukul 10 malam. "Sarah, saya rasa saya nak jalan kaki balik ke hotel. Nak tengok pemandangan malam KL. Seorang diri? Pukul 10 malam?" Sarah bertanya dengan risau. "Ya, di Paris ini mustahil, tapi di sini saya rasa selamat." "Betul, KL waktu malam agak selamat. Hati-hati di jalan," kata Sarah sambil melambai. Sophie mula berjalan di jalanan Bukit Bintang. Walaupun sudah pukul 10 malam, jalan raya masih terang benderang dan sibuk dengan orang ramai. Keluarga berjalan-jalan, pasangan keluar dating, dan kedai-kedai masih dibuka. Selamatnya rasa. Di Paris, berjalan seorang diri pada pukul 10 malam adalah seperti menempah maut. Banyak penyeluk saku dan orang berbahaya. Tetapi di Kuala Lumpur, suasananya sama sekali berbeza. Pukul 11 malam, lampu-lampu di pusat beli belah masih menyala. Sophie berdiri di atas jejantas, mengagumi pemandangan. Tiba-tiba, dia meraba poketnya. "Dompet saya hilang." Dengan panik, Sophie memeriksa bagnya. "Tiada, dompet saya hilang. Di mana jatuhnya?" Pikirannya menjadi kosong. Di dalam dompet itu ada uang tunai Rm500, 2 kad kredit, dan pasportnya. Habislah aku. Dia mula berjalan kembali mengikut laluan yang sama, berharap dapat menemuinya. Dia melalui sebuah kedai serbaneka, Eleven. Tumpang tanya,
ada sesiapa jumpa dompet tak? Sophie bertanya kepada pekerja di counter. Dompet? Sekejap ya. Pekerja itu membuka laci counter. Yang ini ke? Ya Tuhan ya, itu dompet saya. Sophie tidak percaya. Tadi ada pelanggan bagi, dia kata jumpa atas lantai. Sophie memeriksa dompetnya. Uang tunai masih ada. Kad kredit ada. Paspor pun ada. Tiada satupun yang hilang. Terima kasih banyak-banyak. Air mata Sophie berlinangan. Sama-sama. Nasib baik ya. Jalan elok-elok, kata pekerja itu sambil tersenyum. Melangkah keluar dari kedai, Sophie memandang ke langit. Inilah Malaysia. Di Paris, jika dompet terjatuh, ia akan hilang dalam sekelip mata. Tetapi di Kuala Lumpur, orang yang menjumpainya akan menyerahkannya ke kedai serbaneka atau balai polis. Pukul 12 tengah malam. Jalanan masih terang. Dia melihat gadis-gadis berjalan sambil memakai font telinga, pelajar universiti berjalan seorang diri, pekerja pejabat keluar dari kedai serbaneka. Tiada rasa takut di sini. Sophie teringat kata-kata James dari UK. Kebebasan bukan perkataan yang gah. Kebebasan adalah langkah kaki yang Anda ambil untuk berjalan dengan tenang pada waktu malam. Pukul 1 pagi, dia tiba di Jalan Alor. Gerai-gerai makanan masih dibuka, lampu-lampu kedai serbaneka menyala 24 jam. Negara ini tak tidur ke? Sophie tersenyum. Sambil berjalan ke hotelnya, dia mengimbas kembali pengalamannya selama seminggu. Tandas, percuma bertaraf hotel, perhentian bus dengan skrin pintar, wifi lancar di dalam LRT, tauke restoran yang pemurah, tempat duduk keutamaan yang sentiasa dikosongkan, penghantaran makanan ke taman, hutan di tengah bandar, ketenangan menanggalkan kasut, dan dompet yang kembali bersama malam yang selamat. Semuanya adalah benar. Tiba di hadapan hotelnya, Sophie menoleh ke belakang, melihat malam Kuala Lumpur yang gemerlapan. Dia mengeluarkan telepon pintarnya dan menghantar mesej kepada rakan-rakannya. Korang tahu tak? Saya telah menyaksikan keajaiban di Malaysia. Tandas percuma yang bersih, bus yang tiba tepat pada masanya, penghantaran makanan ke tepi Tasik, pemandangan bandar dari puncak bukit, dompet yang hilang dan dijumpai semula, dan jalanan yang selamat untuk dilalui walaupun pada waktu subuh. Semua ini benar. Ini bukan film, ini adalah reality. Apakah sebabnya Malaysia begitu hebat? Bukan teknologinya, bukan juga kelajuannya, tetapi perincian-perincian kecil yang penuh pertimbangan inilah yang menjadikannya luar biasa. Kebaikan-kebaikan kecil yang terkumpul membentuk sebuah negara yang hebat. Sehelai tisu di tandas awam, skrin pintar di perhentian bus, secawan air sirap percuma di restoran, tempat duduk yang dikosongkan untuk warga emas, dompet yang menanti tuannya, dan lampu jalan yang terus menyala di malam hari. Semua inilah Malaysia, negara di mana kita menjalani kehidupan yang seperti keajaiban setiap hari.